Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Muka surat 35. Jadi insya-Allah kita dalam bulan Ramadan ni kita tamatkan dulu buku yang pertama ni, iaitu Fiqhul Akbar yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Jadi habis buku ni kita masuk kepada Aqidah Salaf yang tuan-tuan beli bawah-bawah ni. Jadi Aqidah Salaf dan juga Fiqhul Akbar ni selepas Asar dan juga selepas Tarawih sampai habis Ramadan insya-Allah. Dalam daurah yang lepas, sebelum minggu lepas sebelum kita masuk pada malam ni, kita sampai kepada muka surat 35, sifat kalam dan sifat mendengar. Kalam maknanya berkata-kata, salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya mendengar. Wa yatakallamu la ka kalamina wa yasma'u la ka sam'ina wa nahnu natakallamu bi alat wal hurufi. Wallahu ta'ala yatakallamu bila alatin wala hurufin wal hurufu makhluqatun. Wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluqin. Dia berkata-kata tidak seperti kalam kita, kerana kita berkata-kata dengan alat, yakni dengan mulut, dengan lidah. Itu kata-kata kita, kata-kata manusia. Allah Ta'ala berkata-kata juga, tetapi tidak dengan alat. Dan huruf, Allah berkata-kata tidak dengan alat dan huruf. Huruf adalah makhluk, sedangkan kalam Allah bukan makhluk. Huraian, ada beberapa persoalan berhubung dengan kata-kata Abu Hanifah ini. Pertama, adakah kalam Allah Ta'ala bersuara ataupun berhuruf atau tidak? Perbahasan ini tidak pernah muncul di zaman Imam Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijrah. Ia hanya muncul di zaman Ibnu Kullab yang meninggal pada tahun 241 Hijrah. Jadi zaman Abu Hanifah ni, Imam Hanafi, begitu juga zaman Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, mereka tidak membahaskan kalam Allah Ta'ala ni berhuruf ataupun tidak, bersuara ataupun tidak. Bila kata kalam-kalam, tak dibahaskan. Jadi terserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zaman Abu Hanifah tak bincang isu ini. Dibincangkan zaman selepas dia yang dikemukakan oleh Ibnu Kullab, yang wafat pada tahun 241 Hijrah. Sebab di dalam dalil ayat-ayat Quran begitu jelas dan terang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuara, sebagaimana Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, tetapi kepada Nabi Musa secara langsung, secara direct, wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Nabi Musa alaihi salam dengan sebenar-benar percakapan. Di antara percakapan Allah, kalam Allah Ta'ala kepada Nabi Musa ini, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa supaya bertemu dengan Fir'aun. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu wahai Musa bertemu dengan Fir'aun, kerana Fir'aun melampaui batas. Ada ayat dengan dhamir mufrad izhab, ada dengan izhaba. Kalau izhab, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa seorang pergi bertemu dengan Fir'aun. Ada ayat Quran, Allah Ta'ala bagi terangkan ataupun arahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun, izhaba ila Fir'aun. Jadi bila Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalam pergi bertemu dengan Fir'aun, kalam Allah Ta'ala itu didengari ataupun tidak oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun? Jawapannya didengari.
Kalau tidak, macam mana dia nak mematuhi perintah Allah Ta'ala yang Allah suruh pergi bertemu dengan Firaun? Jadi memang bersuara kalam Allah Ta'ala ni, kalau kita tengok dalam Quran dan juga dalam hadis. Cuma timbul kemuskilan. Suara macam mana? Macam itu kafiat. Macam itu kafiat, tak boleh tanya. Macam masalah istawa, nuzul, yad, wajah, itu semua sifat-sifat yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengimani, kita percaya, i'tiqad sifat itu ada kepada Allah, tanpa kita membedah siasat tentang kafiat. Sebab itu Imam Malik dengan jelas bila ditanya kepada dia, kaifa istawa, lalu dia menjawab, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa diketahui. Makna istiwa tahu, makna yad, makna wajah tahu, tetapi wal kaifu majhulun, kafiat tidak diketahui. Jadi suara ni ada, tetapi kafiat suara macam mana suara Allah, yakni wallahu alam. Tetapi kita kena pegang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang baharu, sama ada di sudut zat Allah ataupun segala sifatnya. Persoalan yang kedua, akidah Tahawiyah merupakan kitab utama yang dapat menjelaskan akidah Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Jadi nak tahu Imam kata akidah pegangan Abu Hanifah melalui kitab akidah Tahawiyah. Jadi akidah Tahawiyah ni dialah yang menghuraikan tentang pegangan i'tiqad Abu Hanifah. Wa anna al-Qur'ana kalamullah minhu bada'a bila kaifiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu al-mu'minun ala dhalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah laysa bi makhluqin ka kalamil bariyah. Al-Quran adalah kalam Allah daripadanya. Ia zahir tanpa kafiat sebagai kata-kata Allah, menurunkannya kepada Rasulnya sebagai wahyu dan dibenarkan, dipercayai, dibenarkan oleh orang-orang yang beriman sebagai salah satu kebenaran, dan mereka meyakini bahawa kalamullah dengan hakiki bukan makhluk seperti kalam manusia. Kalam hakiki bukan sebagaimana kalam manusia. Kalam manusia ni dengan alat seperti dengan mulut, dengan lidah. Jadi Allah Ta'ala tidak begitu. Berdasarkan kepada nukilan daripada Imam Tahawi ini, yang lebih sesuai ialah Imam Abu Hanifah tidak menyebut kalam Allah Ta'ala itu sebagai huruf atau suara. Kalam Allah tidak menyerupai kalam manusia dan tidak mengetahui kafiatnya, melainkan seperti yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Kesimpulannya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha tinggi lagi maha agung untuk dikiaskan dengan sesuatu. Kias maknanya kita nak buat perbandingan. Nak buat perbandingan Allah dengan makhluk, sama ada di sudut zat dan juga di sudut sifat. Tak boleh. Mana boleh kias? Yang orang nak sebut kalau begitu kan, kalau begitu sama, kalau begitu sama. Dia nak kiaskan, mana boleh. Kalau kata macam tu, pegang macam tu, Allah Ta'ala samalah dengan baharu. Contohnya kalau Allah Ta'ala kata nuzul, Allah Ta'ala turun, dia kata turun ni sifat makhluk. Allah Ta'ala berada di atas arash, menempatkan Allah ataupun jihah. Tak boleh kias. Kalau dia kata macam tu lah, selendarlah kita. Sebab dalam masalah isu akidah ni tidak ada ruang untuk kita nak fikir, untuk kita beristihad. Sebab apa yang kita mampu fikir adalah zat yang baharu, sifat yang baharu. Adapun sifat dan zat yang qadim, dia ada dulu sebelum ada kita, ada dulu sebelum ada makhluk. Macam nak fikir? Padanlah dengan beberapa ayat Quran, mukhalafatuhu yang apa dia, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Fala tadribu lillahil amsal, jangan kamu bandingkan Allah dengan sesuatu. Ayat-ayat yang macam ni padanlah untuk kita faham tentang zat Allah dan juga sifat Allah. Tak perlu kita nak pening kepala, nak perah otak kita macam mana ni nak faham tentang zat dan sifat.
Kerana perkara itu telah termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kesimpulannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha agung untuk dikiaskan dengan sesuatu. Akal tidak mampu untuk idrak. Akal kita tak boleh nak idrak. Idrak ni maknanya kita nak mencapai hakikat zat dan juga sifat Allah Ta'ala. Tidak dapat memahami hakikat dan sifat Allah. Ada bab yang kita boleh mainkan. Itu di dalam masalah hukum syariat, hukum fiqh. Itu fikir lah. Contohnya Abu Hanifah terkenal dengan ahlul ra'yi, guna akal. Tetapi dalam isu apa dia guna akal? Sehingga orang mengatakan Abu Hanifah ni mengenepikan dalil Quran hadis. Kalau orang tak mengaji mazhab Hanafi, dia faham lagu tu. Saya pun terpengaruh bila duduk berkawan dengan sahabat-sahabat yang melalui aliran ahli hadis di Pakistan. Sebelum belajar hadis ni melalui sistem Deobandi yang bermazhab Hanafi ni, saya duduk kawan dengan orang-orang ahli hadis ni di Pakistan. Dia kata puak Hanafi ni, Deobandi banyak guna otak, dia kata tolak Quran hadis. Saya pun terpengaruh. Sebab tu peringkat mulanya tak minat nak mengaji sistem Deobandi, sebab duk dengar canang daripada orang Salafi di Pakistan ni dahsyat sangat. Kita terpengaruh. Tak percaya, kita pergi tengok. Pergi tengok masjid, kita pergi semayang di masjid Deobandi ataupun yang bermazhab Hanafi kan. Bismillah tak jahar, dia kata, sedangkan hadis suruh jahar. Nampak? Amin pun tak jahar, dalam hadis suruh jahar. Jadi kita kata iya juga. Dia bagi bukti-bukti tu, memang kita tengok. Rupanya sebenarnya tak betul andaian tomahan itu terhadap Abu Hanifah dan mazhab Hanafi tak betul 100%. Bila kita mengaji, sebenarnya bila kita mengaji, nampaklah kehebatan Abu Hanifah dan juga ulama-ulama Hanafi, sebagaimana ulama-ulama yang berpegang kepada mazhab lain juga. Dia sangat-sangat mendahulukan nas Al-Quran secara mutlak dari berpegang kepada hadis ahad ataupun qiyas. Sebagai contohnya, semalam dah sebut, ulang balik ya. Untuk orang sini pula lah. Hak sana, orang sana. Hak orang sini yang tak tengok live ni kan. Sebagai contohnya, Allah Ta'ala suruh basuh. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kau naklah dibasuh. Allah Ta'ala suruh basuh. Basuh tu dengan apa? Kalau mazhab kita Syafi'i mesti dengan air mutlak. Bagi mazhab Abu Hanifah, mutlak Quran suruh basuh. Basuh dengan air cuka, air mawar, air Milo, air kopi, Neslo. Boleh belaka. Sebab maksud suci izalatun najasah, bersih daripada najis. Itu pula apa-apa alat tak ada masalah. Dia bukan isu alat, isu bersih. Alat bukan isu pokok di dalam membersihkan najis. Dia alat ni wasilah. Nak pergi ke Mekah, dulu orang naik unta, naik kaldai, naik kuda, boleh pergi alat kan. Nak pergi ke Mekah tu, unta tu matlamat ataupun unta itu alat. Kalau unta itu matlamat, naik kapal terbang tak sah buat haji. Naik kapal terbang tak sah buat haji kerana unta matlamat. Jadi macam mana sah tak sah haji kita? Jadi dalam bab fiqh memang bijak Abu Hanifah ni digunakan, guna akal untuk memahami dalil-dalil daripada Quran dan hadis. Dalam Quran afala ta'qilun afala tatafakkarun, disuruh guna akal. Guna akal untuk faham Quran hadis dan nak beramal dengan Quran hadis. Kalau orang tak cerdik, dia mengaji Quran hadis dia tak faham. Sebab tu kecerdikan akal itu perlu, kepintaran itu perlu. Mana ada imam-imam mazhab tak cerdik? Semuanya cerdik. Cuma bukan cerdik yang diistilahkan oleh orang lubuk merobor tu, lainlah pula kan. Orang lubuk saja istilah ni dia tahu cerdik tu. Jadi maknanya tuan-tuan, cerdik itu perlu untuk memahami Quran dan hadis. Cuma di dalam isu akidah, dia tak guna akal, dia guna fakta dalil Quran dan hadis. Sebab Allah kata dalam Al-Quran, fala tadribu lillahil amsal wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kamu kata terhadap Allah sesuatu yang kamu tak tahu. Dalam bab ambil semayang pula, wa idza ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Bila
Orang beriman, bahaya orang beriman, kalau kamu nak sembahyang, kamu basuh muka, tangan, kepala, kaki. Tak diwajibkan tasmiyah. Hak tu dalam tasmiyah dalam mazhab kita pun sunat. Mualat, tartib. Ada satu lagi. Baca bismillah, niat. Allah Ta'ala suruh ambil sembahyang, basuh je. Tartib tak perlu, tuan-tuan nak basuh kaki dulu pun boleh. Quran kata ambil sembahyang. Dia tak letakkan tartib. Kalau bawa mari dalil tentang tartib, bercanggah dengan mutlak Quran. Tartib ni sunat je. Banyaklah lagi istihad-istihad yang dikemukakan oleh Abu Hanifah yang banyak bertentangan, berbeza dengan mazhab yang lain dalam bab-bab yang tertentu. Kadang-kadang ada yang sama, tapi ada bab yang nampak memang banyak berlaga. Sebab dia ambil mutlak Quran. Kecuali ada dalil yang kuat untuk dipindahkan mutlak itu kepada muqayyad. Okey, yang tu secara gambarannya. Ada pun bab akidah, apa yang disebut oleh Quran hadis ni tanpa takwil, dipegang sebagaimana yang dipegang oleh golongan salaf. Salah pegang macam mana? Begitulah pegangan Abu Hanifah. Berdasarkan kepada nukilan daripada Imam Tahawi, Imam Tahawi ini yang lebih sesuai ialah Imam Abu Hanifah tidak menyebut kalam Allah Ta'ala sebagai huruf atau suara. Kalam Allah Ta'ala tidak menyerupai kalam manusia dan tidak mengetahui kaifiatnya, melainkan seperti yang diberitahu oleh Allah dan Rasul. Kesimpulannya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Tinggi lagi Maha Agung untuk dikiaskan dengan sesuatu yang tidak mampu idrak, memahami hakikat zat sifat Allah. Kewujudan Allah, wa huwa syai'un la kal asya', wa ma'na al-syai' ats-tsabit bila jismin wala jauharin wala aradin wala haddin lahu wala diddin lahu wala niddin lahu wala masalin lahu. Dia adalah sesuatu yang ada, tidak seperti sesuatu yang lain. Makna sesuatu ialah mensabitkannya tanpa jisim. Sesuatu ni maknanya sesuatu benda yang wujud, benda yang ada, tapi wujudnya tanpa jisim. Tanpa jauhar dan tanpa arad, tanpa had atau sempadan baginya. Tiada yang sebanding dan setara dengannya, tiada yang serupa dengannya. Huraian, Imam Abu Hanifah mensifatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan syai'iyah, sesuatu yang wujud. Allah Ta'ala syai', maknanya sesuatu yang syai' itu maknanya sesuatu yang wujud. Ini juga disokong oleh Imam Bukhari di dalam terjemah babun qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Tengok Abu Hanifah semua ambil daripada Quran. Ini juga pegangan Imam Bukhari. Fasamma Allah Ta'ala nafsahu syai'an wa samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Qur'ana syai'an wa huwa sifatun min sifatillah wa qala kullu syai'in halikun illa wajhah. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul ayyu syai'in syahadah, qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Bertanyalah wahai Muhammad, apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Bagi menjawab katanya Allah. Maka Allah menamakan dirinya sebagai sesuatu, syai'. Allah Ta'ala menamakan dirinya sesuatu, sedangkan ia salah satu daripada sifat Allah. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu akan dibinasakan melainkan wajah Allah. Maknanya salah satu lagi selain daripada yad, dia ada sifat wajah. Tanpa jisim, tanpa jauhar dan tanpa arad. Kata-kata ini sukar untuk diterima sebagai kata-kata Imam Abu Hanifah, kerana lafaz-lafaz seperti jisim, jauhar, arad dan sebagainya hanya muncul di zaman ahli kalam. Orang zaman tu tak ada sebenarnya. Bahas jisim, jauhar, arad itu zaman ahli kalam yang berdebat di kalangan mereka setelah kehadiran kitab-kitab falsafah ke dunia Islam. Kita dah bahas panjang dalam siri penerangan perbahasan isu akidah ni, bila banyaknya pembukaan negara-negara dalam dunia. Dulu negara Islamnya ada di Mekah, Madinah. Lepas tu Mekah merebaklah beberapa buah negara Jaziratul Arab, negara-negara yang berhampiran dengan Mekah dan Madinah.
Tetapi dengan berlakunya pembukaan negara-negara di luar daripada Mekah dan Madinah ni, ramai orang masuk Islam. Ramai orang masuk Islam di beberapa buah negara. Di beberapa buah negara yang ada dalam dunia. Bila dia masuk Islam, dia bukan masuk dengan akidah ada saja. Penganut-penganut Islam pada masa itu, selepas imam yang 4 ini, mereka masuk dengan ideologi, dengan pemikiran, dengan suatu manhaj yang telah dipegang sebelum ini, iaitu pegangan falsafah. Bila dia masuk, dia sebarkan pula daripada kalangan orang Islam tentang Allah Ta'ala ni begini. Sebelum tu bersih, suci. Pegangan orang Islam pada masa tu, akidah mereka adalah akidah salaf. Murni, tak bercampur dengan akidah ahli kalam. Sebab tu kajian para ulama yang begitu ramai, di antaranya beberapa ulama daripada Universiti Al-Azhar yang pernah kita baca di sini. Jadi akidah orang Islam dah tersebar. Pemikiran falsafah daripada bahasa selain daripada bahasa Arab itu diterjemahkan dalam bahasa Arab dan berbagai bahasa. Jadi bila orang ajar akidah, ni akidah falsafah. Sebab pemerintah dia menggalakkan, bahkan memerintahkan orang yang baru masuk Islam ni, lalu dia bawa dia punya pemikiran, lalu kitab falsafah ni diterjemahkan dalam berbagai bahasa, khususnya bahasa Arab. Jadi orang nak mengaji akidah ni, akidah falsafah. Sebab itu, akhir perbahasan tentang pemikiran falsafah itu, bagaimana dia boleh berkembang dengan begitu cepat, hasil daripada arahan pemerintah Mesir pada masa itu dan beberapa buah negara supaya diterjemahkan kitab falsafah ni di dalam bahasa Arab, dia jadi sukatan pelajaran sekolah. Penghujung perbahasan itu dia kata, dia mengharapkan ada orang-orang yang bersih hati mereka, pemikiran mereka daripada pemikiran falsafah ini, kemukakan, berjuang, berdakwah, sebarkan semula sebagaimana akidah salaf. Dah sekarang ni dah bercampur. Kalau kita cerita hak ni, dia jadi salah pula. Berapa buah tempat salah. Ini bukan akidah salaf, ini salafi dia kata, ini wahabi. Sampai lagu tu dia tak boleh terima tu. Sebab dia dah jadi sebati. Dah jadi sebatian, dah jadi darah daging pemikiran falsafah ni. Kalau orang baca akidah salaf di mana-mana negara, termasuklah dalam negara kita, ini salafi bukan salafi. Ini wahabi dia kata. Ambil daripada Ibn Taymiyah, ambil dia daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi pening lah. Sebab dia orang tak faham, tak mengaji akidah salaf. Jadi kita ni yang faham, Allah Ta'ala bagi kesedaran, kefahaman sedikit sebanyak ni, kena bangun berjuang menegakkan akidah salaf walaupun berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran. Jangan nak fikir sangat cabaran tu nak kena tangkap ke, orang tentang ke, tak bagi tauliah ke, tarik tauliah. Jangan fikir yang tu. Kita fikir nak ketengahkan akidah salaf. Kerana akidah falsafah ni dah jadi sebatian, jadi darah daging orang. Kita nak rungkaikan balik bukan senang. Dia kena ada rijal minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sebahagian daripada orang-orang yang beriman itu adalah rijal, lelaki-lelaki yang kuat. Mereka berjanji kepada Allah untuk berjuang dan untuk mati syahid. Dan akhirnya Allah Ta'ala bagi para sahabat terlibat di dalam beberapa peperangan dan Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka syahid. Wa minhum man yantazir. Allah Ta'ala kata sebahagian daripada mereka sentiasa menunggu-nunggu untuk kedatangan syahid. Nak syahid macam mana? Penakut, tak berani nak terang benda yang benar. Duduk balik berselindung, takut. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Orang yang menyebarkan risalah Allah Ta'ala ni, dia tak takut ke sesiapa pun melainkan Allah. Tak usah ugut, tak boleh. Macam saya ni penakut. Saya cerita ni orang-orang yang hebat, yang betul-betul penyebar agama Allah Ta'ala ni. Berani. Saya ni memang penakut lah. Tapi tak dalam keadaan takut pun kena cerita juga akidah salah ni begini. Hak lain tu maknanya ahli kalam, pegangan falsafah. Sebab itu kita sanggup debat masalah ini. Bukan debat nak tunjuk hebat, nak tunjuk berani, bukan. Nak tunjukkan ini akidah salaf, ini akidah ahli kalam. Kita tidak mengkafirkan mana-mana orang yang berbeza dengan kita. Cuma nak beza je. Ini kucing, ini unta. Dia terpulang lah. Dia nak buat macam mana? Ayam, lembu. Dia nak makan ayam kan, lembu terpulang. Cuma kita nak bezakan. Tadi kita sebagai contoh, nak bezakan salah macam ni, khalah macam ni. Jangan duk campur, duk berbelit. Sekarang ni mengaji akidah duk berbelit.
memahami akidah salah melalui kitab-kitab khalaf. Salah 100%. Tak betul. Jadi sebab tu saya rasa terpanggil untuk banyak dah buku-buku akidah salah yang kita baca, nak bagi tahu kepada masyarakat akidah salah begini. Okey. Jadi di sini dia kata zaman Abu Hanifah tak muncul perbahasan tersebut. Tetapi munculnya setelah wujudnya Ibnul Kullab. Jauhar bermaksud bahan asas kepada sesuatu benda yang unsur terkecil sehingga tidak boleh dibahagikan. Arad pula sifat yang baru yang ada pada jisim. Arad maknanya sifat bagi jisim. Jisim sesuatu itu okey, kita nak kata warna apa ni? Tak apa, tunjuk kot yang dalam lah. Warna putih tak? Kita kata buku atau kitab ini putih. Kitab itu zat. Warna kepada kitab ataupun buku itu maknanya sifat dia, arad yang ada pada jisim. Allah Ta'ala bukan jauhar, bukan dia punya jisim, dan Allah Ta'ala bukan sifat bagi jisim. Semua mukhalafah. Timbul soalan macam mana serah kepada dia? Macam mana serah kepada dia? Dan mustahil Allah Ta'ala arad, kerana arad benda baru yang memerlukan kepada jauhar. Jisim, jirim benda baru, makhluk. Arad yang merupakan sifat bagi jisim juga adalah benda baru. Jadi Allah Ta'ala mukhalafah, tak sama. Dia bukan arad, bukan jisim, bukan jauhar. Mustahil bagi Allah jisim kerana jisim adalah sesuatu yang boleh dibahagikan. Sesuatu yang boleh dibahagikan itu murakab, maknanya tersusun. Macam kita jisim manusia tersusun daripada tulang, darah, urat, kulit. Itu dia murakab. Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bersifat dengan had ataupun sempadan sehingga dapat ditentukan hakikat dan mahiyah tentang kedudukan dia yang sebenar baginya, dan tidak dapat didefinisikan seperti mana yang lain. Semua ini adalah sifat makhluk. Mensabitkan tangan. Wallahu a'lam. Saya semangat lagi ni tengok tuan-tuan rasa lama benar ustaz ni. InsyaAllah sama esok pula. Kalau siang tu cerah sikit mata kan. Ada minum malam ni? Cik puasa dia mana? Malam ni ada minum tak? Macam biasa rasanya. Jadi minta jemputlah sahabat-sahabat hadirin sekalian pergi dewan makan untuk berjamah sedikit makanan yang disediakan. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.